Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'. Hari ini saya akan mengulas mengenai rahmat di sebalik ujian. Saya bukanlah ustaz, tuan-tuan. Saya juga bukanlah orang yang alim, tapi saya ialah orang yang ingin belajar agama. Jadi, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, belakangan ini kita digemparkan dengan satu berita tentang penyakit yang sedang melanda dunia, iaitu coronavirus atau dipanggil sebagai COVID-19. Penyakit ini bermula di Wuhan di China dan akhirnya sedikit demi sedikit tersebar meluas ke negara lain dan akhirnya tersebar di negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Dan kita bimbang sekiranya ia akan tersebar lebih meluas dan akan menyebabkan ramai rakyat kita di Malaysia dijangkiti penyakit berbahaya seperti ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, dengan asbab munculnya virus ini ada hikmah di sebaliknya yang Allah Subhanahu Wa Taala cuba sampaikan kepada kita. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dan bergantung harap hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa dan Allah lah tempat kita bergantung. Jadi dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bergantung harap kepadanya dan apa segala musibah dan ujian yang berlaku. Kita boleh mengatakan ini ujian, dan kita juga boleh mengatakan ini adalah bala. Jadi, kenapa bala, tuan-tuan dan puan-puan? Ini kerana mungkin ramai yang di antara kita, termasuk diri kita sendiri, saya sendiri, yang banyak melakukan dosa kepada Allah. Allah turunkan bala, Allah turunkan musibah kepada kita kerana apa? Agar kita semua dapat kembali ke pangkal jalan, agar kita semua dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sebelum musibah ini diturunkan, manusia terlalu leka dan alpa dengan mengejar urusan keduniaan dan terlalu sibuk memikirkan wang ringgit sehingga lupa untuk memberikan sedikit masa kepada agama. Jadi, mungkin apabila bala atau ujian ini diturunkan, kita dapat muhasabah diri kita dan mempertikatkan lebih banyak amalan dan meninggalkan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ada pun ujian juga di negara kita ni, tuan-tuan. Bukannya tidak ada orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman di negara kita. Malah perkara ini juga dianggap sebagai ujian, kerana walaupun tidak ada orang yang melakukan maksiat, ini juga boleh dikatakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebab penyakit berbahaya yang melanda di negara kita ini, Nabi SAW pernah menyebutkan, di mana hadis ini diriwayatkan kepada Uthman bin Affan. Nabi SAW menyebut, sesiapa yang mengatakan zikir ini pada waktu pagi, iaitu Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, 3 kali pada waktu pagi, tidak akan ada bahaya dan mudarat yang akan datang kepadanya sehingga waktu petang. Dan kata Nabi lagi, sesiapa yang baca zikir ini pada petang hari pula sebanyak 3 kali, Bismillahillazi la yadurru ma'asbihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, maka seseorang itu tidak akan ditimpa musibah sehingga pagi harinya. Jadi inilah yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang diajar oleh Nabi SAW. Sekiranya perkara yang besar, penyakit yang besar dan juga musibah yang besar yang datang kepada kita, maka zikirlah dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan sesuatu penyakit kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala jugalah yang menyembuhkan penyakit ini. Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, baru menurunkan sekecil-kecil ujian kepada hamba-Nya.
dan bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghilangkannya. Jadi, yakinlah sinar penonton, selalulah meminta kepadanya dan berharap hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat memutuskan wabak ini. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghantar mesej kepada umatnya agar selalu ingat kepada Allah sekaligus menjadikan kita orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Pesan Nabi saat wabak melanda suatu negeri. Jika kalian mendengar ada wabak di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah tersebut. Dan jika wabak tersebut terjadi di daerahmu, maka jangan keluar darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan dengan tempoh perintah kawalan pergerakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lebih banyak menghabiskan masa di rumah. Jadi memintalah kepadanya sebagaimana firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, dan carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi saya rasa cukup itu sahaja daripada saya. Itulah sedikit perkongsian daripada saya, dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Maka saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.